Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 11 April 2020. Berita dimulakan dengan perkembangan COVID-19. Sabah mencatat 2 pertambahan kes positif semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes 250. Sementara itu, 1 kes kematian direkodkan di Kota Kinabalu menjadikan jumlah keseluruhan 3 kematian setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media semalam berkata, kes kematian di Sabah merupakan lelaki warga Malaysia berumur 62 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis serta mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 daripada kluster Seri Petaling. Beliau dirawat di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu pada 17 Mac dan disahkan meninggal dunia pada pukul 8.21 pagi semalam. Sementara itu, menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, 2 kes positif baharu berkenaan dicatatkan di Tuaran dan Penampang. Terdapat penambahan 9 kes sembuh menjadikan jumlah 96 pesakit sembuh. Sementara itu, Tawau yang merupakan zon merah kekal kes tertinggi dengan 67 kes, diikuti Lahad Datu 38, Kota Kinabalu 35, Sandakan 19, Tuaran 18 dan Kinabatangan 17. Kerajaan Negeri Sabah membuat keputusan membenarkan ladang dan kilang sawit di 6 daerah beroperasi. Bagaimanapun, operasi tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdah dalam kenyataannya memaklumkan ladang dan kilang sawit yang dibenarkan beroperasi ialah Tawau, Lahad Datu, Kinabatangan, Sepurna, Kunak dan Kalabakan. Antara syarat ditetapkan ialah ladang dan kilang sawit terlibat tidak mempunyai kes positif COVID-19. Tiada individu dalam siasatan PUI, pekerja ladang dan kilang tidak mempunyai kontak rapat dengan pesakit maupun PUI COVID-19. Selain itu, panduan pengoperasian ladang semasa wabak COVID-19 yang ditetapkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah perlu dipatuhi. Sekiranya ladang dan kilang sawit yang sedang beroperasi didapati mempunyai kes positif COVID-19, kebenaran akan ditarik balik dengan serta-merta. Kerajaan Negeri Sabah menerima 3 juta helai penutup mulut dan hidung yang diterbangkan khas dari Kuala Lumpur menggunakan pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Pesawat itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA Terminal 2 kira-kira pukul 10.40 pagi semalam. Dalam kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Safar Untung, bekalan penutup mulut dan hidung ini merupakan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan untuk kegunaan semua isi rumah di Sabah. Katanya, magihan bantuan ini akan diselaraskan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JKBD berdasarkan statistik terkini daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Setiap isi rumah akan menerima 4 helai penutup mulut dan hidung untuk kegunaan ahli keluarga yang mempunyai simptom seperti batuk, selesema dan demam. Dalam kenyataan sama, Kerajaan Negeri turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan menerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan TUDM yang menyelaras penerbangan khas bantuan ini ke Sabah. Penghargaan turut diberikan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Imigresen Malaysia yang memberi bantuan logistik bagi memastikan kelancaran pengagihan bantuan tersebut kepada rakyat. Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah memutuskan supaya 13,000 pelajar Sabah yang berada di Semenanjung tidak perlu pulang ke negeri ini sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menterinya Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan mereka bebas daripada jangkitan COVID-19. Dikhawatiri tindakan balik kampung akan menimbulkan kesesakan di lapangan terbang dan berdepan dengan risiko penularan wabak tersebut. Sehubungan itu, para pelajar berkenaan disarankan kekal di kolej masing-masing. Datuk Dr. Yusof ditemui media di Kota Kinabalu selepas majlis penyerahan penutup hidung dan mulut dan cecair pembasmi kuman kepada 143 jabatan dan agensi di bawah kementerian itu serta institusi pengajian tinggi awam dan swasta di negeri ini. Mengulas lanjut sesi persekolahan di negeri ini, katanya mekanisme terbaik akan ditentukan untuk memastikan sesi persekolahan dapat diteruskan seperti biasa dengan tumpuan kepada pelajar SPM dan STPM sahaja. Bagaimanapun, keputusannya akan bergantung kepada arahan Kementerian Pendidikan.
Jabatan Tenaga Kerja JTK Negeri Sabah menasihati pekerja agar melaporkan majikan yang tidak disenaraikan sebagai perkhidmatan penting tetapi masih beroperasi dan memaksa pekerja untuk bekerja dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Pengarahnya Wan Zulkifli Wan Setapa berkata pihak JTK bersedia melakukan operasi pemantauan premis sekiranya terdapat aduan daripada pekerja maupun orang awam mengenai tindakan majikan yang melakukan tindakan sedemikian. Menurut Wan Zulkifli, majikan yang ingkar arahan PKP boleh dikenakan tindakan selaras dengan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempat jangkitan 2020. Kepada para pekerja, para majikan agar mengambil kesempatan ini untuk membuat aduan kepada Jabatan Tenaga Kerja jika merasakan bahawa di tempat pekerjaan mereka itu majikan telah memaksa mereka bekerja, dan jika didapati bahawa memang ianya adalah perlu ditutup, maka kita akan menutupnya. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menyertai operasi pemeriksaan premis sekitar Lokawi, Kinarut dan Kolombong dalam tempoh PKP dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu. Dalam perkembangan sama, Wan Zulkifli berkata, majikan wajib membayar gaji penuh pekerja dalam tempoh PKP dikuatkuasakan dengan pekerja bergaji harian dibayar mengikut kadar upah yang telah dipersetujui antara majikan dan pekerja dalam surat tawaran atau kontrak perkhidmatan. Majikan turut diingatkan agar menggunakan pakej-pakej rangsangan ekonomi terutama melibatkan subsidi gaji pekerja bagi membantu pekerja dalam tempoh PKP ini berkuat kuasa. Pasar Awam merupakan antara kawasan tumpuan orang ramai mendapatkan keperluan harian sepanjang PKP ini. Sehubungan itu menyedari pentingnya menjaga keselamatan dan kebersihan penjaja dan orang ramai, Majlis Daerah Penampang mengambil inisiatif menyediakan 2 unit kabin disinfeksi di Pasar Awam Donggongon. Kabin berkenaan merupakan hasil inovasi Majlis Daerah Penampang untuk membantu mengawal penularan wabak tersebut. For the first try di pasar sini, I think 90% ataupun sampai 100% semua happy. Bayangkan semalam saya tak pasang sini kan, saya angkat biaya upgrade, semua komen, mana sudah itu disinfection cabin, sampai ada orang yang masuk sana dia pusing 2 kali lagi. I don't know apa sebab. Mungkin dia think it's very safe. Inovasi ini turut mendapat pujian orang ramai termasuk Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Poon Ming Fung yang turut menggalakkan lebih ramai warga tempatan mencipta kelengkapan seumpama. Sementara itu, orang ramai yang ditemui gembira dengan usaha PBT berkenaan dan tetap mengamalkan rutin kebersihan diri setiap masa. Ada alkohol, sanitizer, tapi ada di rumah saja lah. Sini tadi bawa lah. Itu jaga diri lah. Ada kesungguhan daripada pihak local authority ataupun majlis daerah lah untuk cuba stop wabak ni daripada berjangkit lah. Sebab sebelum ini pun kalau kira betul orang pakai hand sanitizer, check temperature kan. I think that is the basic step lah. Kabin disinfeksi yang satu-satunya terdapat di Pasar Awam Daerah Penampang ini bukan sahaja dapat meningkatkan tahap keyakinan orang awam untuk mendapatkan keperluan harian, malah dapat mendidik mereka untuk mengekalkan tahap kebersihan diri dengan mensanitasikan diri mereka sebelum masuk ke Pasar Awam. Nasib golongan memerlukan tidak dilupakan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Yayasan Dakwah Islamiyah Yadim Sabah tampil membantu keluarga asnaf dan B40 yang terjejas sumber pendapatan di sekitar Kinarut. Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki yang ditemui ketika penyampaian bantuan tersebut memberitahu ia hasil kerjasama Yadim dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Yadim memilih JPJ untuk bekerjasama supaya masyarakat tahu bahawa agensi penguatkuasa seperti polis, JPJ, tentera dan sebagainya juga sebenarnya ringan tangan untuk bekerjasama melakukan kerja-kerja kebajikan seumpama ini. Kalau ikut ini bukan tugas JPJ pun, tidak ada sebarang imbuhan yang kita boleh berikan. Sementara itu, penerima bantuan amat bersyukur dengan sumbangan tersebut.
Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan dan Yadin menyampaikan bungkusan makanan. Semenjak ada PKP ini, saya terpaksa ikutlah aturan dia, tidak boleh berjualan. Jadi beginilah keadaan saya sekarang nih. Itu pun saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bantuan berupa keperluan asas seperti beras, minyak masak, tepung dan makanan kering diagihkan kepada 20 keluarga memerlukan. Syarikat Konsesi Perkhidmatan Sokongan Hospital PHH Sedafiat Sendirian Berhad sentiasa bersedia membantu melancarkan operasi hospital-hospital di negeri ini dalam mendepani pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Awang Buhtaman Awang Mahmud berkata ia seiring dengan peranan syarikat itu sebagai badan korporat dilantik kerajaan membantu perkhidmatan hospital khususnya dari aspek kebersihan. Petugas syarikat berkenaan sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan terbaik walaupun dalam masa sama berdepan cabaran terdedah dengan pandemik ketika ini. Terima kasih yang tidak terhingga di atas komitmen yang tuan-puan telah tunjukkan dalam membantu negara menangani penularan wabak ini, dan pihak syarikat berbangga dengan pengorbanan tuan-puan, dan saya mendoakan semoga tuan-puan akan terus diberikan kesihatan yang berpanjangan. Sementara itu, para petugas Sedafiat berharap keselamatan dan kesihatan mereka sentiasa terpelihara. Kami seringkali memberi tahu kepada mereka bahawa jaga keselamatan diri semasa menjalankan kerja, pastikan kena pakai PPE. Syarikat juga telah memberi overtime kepada staf-staf yang terlibat di kawasan-kawasan tersebut, juga memberi allowance insentif tambahan semasa berlakunya wabak ini. Harapan saya harap penyakit-penyakit ini dapat kita cegah, dapat kita atasi bersamalah. Kami merasa takut, tapi oleh sebab kami dilengkapkan oleh pihak Sedafiat keselamatan diri yaitu PPE, dan juga kami disediakan allowance dan juga overtime. Kerja kami ini mencabar ialah kami berdepan dengan pesakit. Bila-bila kami akan terjangkit, itulah kami berhati-hati, diajar oleh bos kami. Sedafiat mempunyai 1,425 petugas meliputi bahagian pengurusan lainan, pendobian, pembersihan serta pengurusan sisa klinikal di hospital milik kerajaan. Penjara Sandakan mengambil inisiatif menghasilkan 2,000 peralatan pelindungan diri PPE bagi kegunaan petugas barisan hadapan Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan. Ia diharap dapat membantu melindungi mereka ketika mengendalikan pesakit COVID-19. Menurut pengarah penjara Sandakan, Kamarul Zaman Ali Zaman, PPE pelbagai saiz ini diserahkan secara berperingkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini 160 pasang PPE sudah diserahkan kepada pengarah HDOK Sandakan, Dr. Francis Paul. Bercakap kepada RTM di Sandakan, Kamarul Zaman memberitahu PPE ini dihasilkan 10 banduan yang berkemahiran dalam bidang jahitan selain dibantu 2 guru jahitan dalam kalangan kaki tangan penjara Sandakan dengan sasaran 200 PPE disiapkan dalam sehari. Penghasilan PPE ini merupakan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan merupakan khidmat bakti banduan kepada masyarakat dan negara. Sekian berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.